Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirni amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, pada pagi 1 Rejab, kan, 1 Rejab hari ini, alhamdulillah dapat kita sama-sama berada dalam suasana majlis ilmu yang mana disebutkan oleh para ulama yang berdasarkan hadis Nabi SAW, bulan Rejab ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Jadi antara perkara yang disuruh ataupun disarankan untuk kita lakukan adalah puasa. Mungkin ada sebahagian tuan-tuan dan puan yang berpuasa pada hari ini, kan, puasa awal Rejab dan juga puasa hari Khamis. Di dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan Rejab ni, maknanya walaupun tidaklah terdapat hadis yang kuat menyatakan tentang kelebihan-kelebihan berpuasa dalam bulan Rejab, tetapi secara umumnya ada hadis menyebutkan yang ini berkaitan dengan saranan kita melakukan amal ibadah, memperbanyakkan amal ibadah, dan di antaranya adalah puasa di dalam bulan Rejab, dalam bulan haram terutamanya. Jadi mudah-mudahan selain daripada berpuasa, tuan-tuan dan puan berada di dalam majlis ilmu ini di pagi awal 1 Rejab ini, mudah-mudahan dikira sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk gandaan amal soleh, maknanya kita menuntut ilmu ni supaya mudah-mudahan dapat sama-sama kita manfaat dan juga amalkan selain daripada kita sebar-sebarkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan sambung perbincangan ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, berkaitan dengan surah Al-Insan, yang mana pada 2 minggu yang lalu, saya mohon maaf, pada minggu yang lalu tak dapat nak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sebab ada sedikit urusan di college, dan minggu ni insya-Allah kita sambung, yang mana pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita telah sebutkan tentang ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Baik, secara umumnya ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-22, ini ayatnya adalah ayat yang pendek-pendek, dan ayat-ayat ini menggambarkan tentang tempat ataupun nikmat-nikmat syurga. Yang ini bermula dari sudut tempat tinggalnya, kemudian dari sudut cara mereka berada di dalam tempat tinggal tersebut, keadaan tempat tinggal mereka, kemudian minuman, ini dari sudut apa yang diminum, dari sudut bekas apa yang diminum, dari sudut bekas apa yang digunakan untuk dituangkan air minuman. Jadi nak sebutkan begitu detail Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang ada dalam surah Al-Insan. Dan juga dari sudut pelayannya, bagaimana rupa bentuk pelayannya, apa karakter yang ada pada pelayannya, dari sudut pakaian,
mereka, yakni pakaian orang-orang yang berada dalam ahli syurga, warnanya apa, diperbuat daripada apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara detail di dalam ayat 13 ini hinggalah ayat yang ke-22. Cumanya ayat 13 dan 14 telah kita ambil pada 2 minggu yang lalu, iaitulah ayat yang 13 kita ulang secara ringkas. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan pada ayat 13 ini kepada ahli syurga. Kita dah sebutkan dah apa karakter ahli syurga yang sebelumnya, iaitulah mereka ini yufuna bin nazri. Mereka ini melaksanakan tuntutan nazar. Mereka juga memberikan makanan kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada hubungan dengan makhluk. Dan mereka mendapat segala nikmat-nikmat ini adalah berdasarkan bima sabaru, iaitu kerana kesabaran mereka dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan keadaan mereka, tempat tinggal mereka, yakni keadaan mereka berada di dalam itu adalah muttaqiin. Kita sebut muttaqiin ini duduk separa baring dan duduk. Yakni ada keadaan santai. Yakni antara baring dan juga duduk. Tak duduk dan juga tak baring. Kita kata bahasa kita menyandarlah, duduk santai. Apa nama? Kita punya bahagian siku ni diletakkan di atas macam bantai kalau pernah tengok orang Arab kan. Kaki diangkat sikit dan duduk dalam keadaan santai. Dan juga menunjukkan kepada kekuasaan. Yang ni kalau kita tengok raja-raja dahulu, maknanya duduk dalam keadaan itu menunjukkan kepada empire ataupun kekuasaannya. Dia menunjukkan kepada kemegahan. Dan kemegahan ini sifat-sifat berada dalam kemegahan, hidup dalam kemewahan ini ada disebutkan dalam syurga. Dalam Quran, yang ini berkaitan dengan syurga. Jadi kita akan tengok detailnya, macam dari sudut cawannya, bagaimana dari sudut pakaian, gelang dan sebagainya. Semuanya menunjukkan kepada kemegahan dan juga kemewahan. Baik. Mereka berada dalam syurga dengan keadaan berbaring di atas pelamin-pelamin. Ini pelamin-pelamin al-araik. Pelamin yang mana, makna pelamin di sini yang ada tirai. Kalau kita tengok orang yang baru kahwin kan, kadang-kadang dia ada, maknanya katil mereka tu ada tirai di tepi tu. Itu pelamin yang dimaksudkan al-araik. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Yang mana di situ tidak ada matahari dan juga tidak merasai suasana yang terlampau sejuk. Ini keadaan yang tidak terlalu panas dan juga yang tidak terlalu sejuk. Dan juga ayat ini menunjukkan bahawa tidak ada lagi matahari dan juga bulan, kerana kedua-duanya tidak diperlukan. Kerana syurga itu sendiri terang. Dunia ini memang memerlukan matahari pada siangnya dan bulan pada malamnya memantulkan cahaya matahari untuk kita nampak adanya cahaya di atas muka bumi. Tapi syurga itu tidak diperlukan lagi. Kerana syurga itu sendiri adalah bercahaya. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Dan tempat berlindung wadaniyatan 'alaihim, sedangkan naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka. Jadi naungan pohon-pohon syurga itu menjadi tempat berlindung dan kerana rendangnya ia. Pohon-pohon itu rendang. Jadi pohon rendang ni maknanya boleh jadi tempat berlindung. Dan makna ketika mana rendang, pohon ni bila rendang, maknanya dia ada banyak buah-buahannya. Jadi di samping menjadi tempat berlindung dan juga dia menjadi sumber kepada makanan. Yang mana makanan digambarkan selalu disebutkan dalam Quran tentang makanan dalam syurga berupa buah-buahan, daging, yang mana menunjukkan kepada makanan yang penuh kepada khasiat dan makanan yang segar yang dapat dipetik terus daripada pohonnya.
wa zullilat qutufuha tazlila, dan buah-buahannya pula dimudahkan, maknanya didekatkan kepada orang tersebut yang duduk dalam keadaan separa berbaring itu, untuk mereka petik dan makan, tanpa perlu mereka nak duduk, kan kalau kita makan maknanya kita kena duduk kan, tak boleh payah kalau kita berada dalam keadaan baring. Tapi nak sebutkan pohon-pohon ini didekatkan kepada mereka walaupun mereka duduk dalam keadaan separa baring itu, jadi tak menyebabkan mereka rasa sukar untuk makan. Sebab makanan itu didekatkan kepada mereka, nak petik pun senang, nak masuk, nak kunyah makan pun senang. Ini semudah-mudahnya. Qutufuha tazlila, semudah-mudahnya kepada ahli-ahli syurga. Nak sebut pada kita nikmat dalam syurga ni memang tak terbayang. Ini betapa Allah Subhanahu Wa Taala menghargai dari sudut ketaatan kita kepadanya, hingga kan kepada sekecil-kecil perkara pun. Jadi kalau kita bayangkan dapat makanan yang banyak ataupun kita dah rasa syukur dengan enak-enaknya, tak fikirlah, maknanya mungkin nak kena kalau kita makan kat dunia ni, macam contoh makan daging yang mahal-mahal contoh kan, apa ni, mungkin harga apa ni, wagyu ke apa ke yang mahal-mahal mungkin sampai cecah sampai 1,000. Tapi kalau kita nak makan daging tu kan, maknanya kita nak kena susah sikit, nak kena potong dia, nak kena, kadang-kadang ada orang pun dia tak biasa makan, tak pandai nak makan kan, walaupun makanan itu sedap. Tapi dalam syurga ini bukan sekadar makanan itu terlihat dan rasanya sedap, tapi cara untuk memakan itu pun telah dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang tak rasa lelah, dan juga memang satu bentuk kerehatan yang optimal kepada ahli syurga di atas usaha, kesabaran dan kepenatan mereka di atas dunia ini. Jadi itu dua ayat yang berkaitan dengan tempat berlindung, yakni tempat mereka berada, dan juga keadaan mereka, makanan, bagaimana keadaan makanan, dan juga bagaimana cara yang dipermudahkan untuk memakan makanan tersebut. Maka pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang minuman dan juga bekas minuman mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan selain itu, ini selain daripada makanan, diedarkan pula kepada mereka oleh pelayan-pelayannya. Wa yutafu alaihim. Yutaf ni macam tawaf. Tawafa maknanya pelayan-pelayan itu mereka berada di sekeliling orang-orang yang beriman tadi dalam syurga itu. Mereka bersiap sedia. Ramai, maknanya mereka tu ada ramai bersiap sedia untuk melayani apa sahaja kehendak, kemahuan, keinginan. Dan antara perkara yang dibawa oleh pelayan-pelayan ini adalah minuman-minuman. Dan bijana daripada perak. Aniyah ini bijana, ataupun nanti saya terangkan maknanya. Dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca, nampak jelas isinya. Keadaan laksana kaca sedangkan ia daripada perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Qaddaruha taqdira. Baik. Ayat ini, dua ayat ini, kalau kita tengok tafsiran secara umumnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan kepada kita para pelayan mengelilingi ahli syurga dengan bekas minuman. Yang ni saya tuliskan dalam kurungan tu cangkir, ataupun kalau dalam bahasa kita sebut teko lah. Aniyah ni maknanya macam teko, ataupun apa lah, orang panggil teko lah kan, yang diperbuat daripada perak dan cawan akwab, yang berbentuk piala. Maknanya yang tak, apa ni, cawan yang tak ada tangkai tu.
Itu dipanggil kub. Seperti kaca lut sinar. Kalau kita tengok barang-barang yang eksklusif, contoh kalau kita pergi ke hotel mewah kan, kadang-kadang dia sediakan ini, dia punya teko orang panggil, dia punya jak tu lah kan, ini saya panggil jak. Yang ini eksklusif. Cawan pun biasanya cawan yang lut sinar kan, yang ini menunjukkan pada cawan yang eksklusif, yang mahal kan? Yang begitulah nak gambarkan dalam syurga. Ukuran cangkir ataupun teko itu tadi dan isi dalamannya berdasarkan keinginan ahli syurga tersebut, tanpa lebih ataupun tanpa kurang. Jadi saya akan jelaskan lagi apa makna tanpa lebih ataupun tanpa kurang ini. Namun dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan diedarkan kepada mereka, iaitu orang yang berada di dalam syurga itu, ahli syurga itu, pinggan-pinggan besar dan piala-piala daripada emas. Adakah ada pertentangan di antara ayat ini dengan ayat surah Az-Zukhruf 71? Sebab apa? Ada dalam ayat ini disebutkan cawannya itu daripada perak. Dalam ayat Zukhruf disebutkan cawan itu daripada emas. Jadi para ulama tafsir menyebutkan bahawa tidak ada perbezaan, ataupun bukan tidak ada perbezaan, tidak ada pertentangan, iaitu ahli syurga ini kadang-kadang mereka berada di dalam syurga, mereka disajikan daripada bekas makanan dan minuman daripada emas, dan kadang-kalanya disajikan daripada perak. Jadi nak ala kulli hal nak menyebutkan tentang adanya dari sudut eksklusif. Eksklusif, yakni bekas hidangan itu pun bukan, tak sebut lagi tentang isinya, apa makanannya, apa minumannya. Jadi bekas itu sahaja pun dah terlihat eksklusif. Kita hari ini maknanya dari sudut bekas makanan ni pun kadang-kadang kita tengok, saya pernah tengok, maknanya harga satu cawan, macam cawan teh tu kan, dengan piring yang harga sampai 100 lebih, satu cawan tu. Dia nak sebutkan ada maknanya yang mahal. Apatah lagi kalau yang dia perbuat daripada emas dan juga perak. Yang mana kita tahu dari sudut perhiasan, kita di dunia ni kita dilarang untuk menggunakan bekas daripada emas. Tapi di hari akhirat maknanya itu menjadi salah satu gambaran eksklusifnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan ahli syurga. Baik. Persoalan pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok tadi sebutkan, kita dah nampak perbezaan di antara aniyah dan juga akwab. Wa yutafu alaihim, yang ini maknanya pelayan-pelayan itu mereka duduk di sekeliling orang-orang beriman itu untuk melayani, dan mereka memegang apa? Bi aniyah. Aniyah ni ibarat cangkir ataupun teko untuk yang berisi minuman daripada perak. Wa akwabin, ini persoalannya, akwab, gelas ibarat piala itu, kanat qawarira, ya ini dia laksana kaca, yang ini dia lut sinar. Cuma yang menjadi persoalannya, qawarir iaitu keadaan laksana kaca lut sinar itu min fiddah, daripada perak. Jadi kalau kita hari ni, kalau kita bayangkan, maknanya kalau sesuatu kalau gelas kan yang diperbuat daripada perak kan, maknanya kebiasaannya dia tak akan nampak isi dalaman dia. Betul tak? Maknanya kalau benda yang diperbuat daripada emas ke kan, maknanya kat dalam tu kita tak nampak isi dia. Sebab dia punya elemen dia macam tu. Ini berbeza dengan gelas ataupun kaca kan. Mana kaca, bila cawan kaca, daripada dalam, daripada luar kaca tu kita akan nampak lut sinar, maknanya kita nampak air dia tu. Tapi persoalannya dalam syurga adalah cawan tersebut
yang mana ianya lutsinar tapi dia daripada perak. Maka itu persoalan yang nak kita bincangkan. Bagaimana boleh cawan yang diperbuat daripada perak dan juga kaca, maknanya dua elemen yang uh, tak boleh nak digabungkan. Baik. Satu faktor yang menarik. Yang bila mana saya baca ayat ini, bila saya rujuk kepada beberapa maknanya kajian, antaranya dalam tafsir pun ada sebut, tafsir Ar-Razi pun ada sebut. Dan satu perkara yang menarik iaitu kita melihat kaca kita di dunia ni. Bila kita sebutkan kaca, ia terbuat daripada pasir. Ini dia ada jenis-jenis pasirnya lah. Dan mana kaca di akhirat kelak diperbuat daripada perak syurga, bukan perak kita di dunia. Kenapa kata Ibn Abbas, tidaklah sama apa yang ada di dunia dengan di dalam syurga kecuali namanya sahaja. Makna kata, walaupun di dunia ini namanya perak, walaupun di dunia ini namanya emas, walaupun di dunia ini namanya khamar, arak, apa sahaja nama-nama di dunia ini yang ada serupa di syurga, keserupaannya itu hanyalah pada nama, bukan pada elemennya, bukan pada kalau barang-barang tadi maknanya daripada diperbuat daripada apa dan sebagainya. Tak sama. Yang sama itu nama je. Kalaulah di dunia ini sahaja, maknanya bila kita kata perak itu, fiddah itu dah menunjukkan kepada eksklusifnya, maka perak di syurga ini lebih eksklusif, iaitu dia boleh menjadikan maknanya bekas minuman tadi terlihat lutsinar. Maka sebab itu Imam Ar-Razi kata, tidak janggal Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menggabungkan dua-dua elemen ini antara kaca dan perak. Kenapa? Kerana nak sebutkan di dunia memang tak boleh buat macam tu. Sebab kita pernah sebutkan sebelum ini, syurga ini la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang mana memang di syurga ni memang mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas pun dalam fikiran manusia apa yang ada nikmat di dalam syurga. Ini dari sudut bekas minuman itu saja, yang mana diperbuat daripada apa, iaitu diperbuat daripada gabungan antara perak dan juga kaca. Kalau dalam bahasa kita lah, sebab apa? Sebab yang menjadikan ia lutsinar tu, maknanya bentuk elemen kaca, tetapi disebutkan ia daripada perak. Maka nak sebutkan begitulah keadaan bekas minuman yang disebut akwab, kub. Akwab ni jamak ataupun plural kepada kub. Yang mana kedua-dua elemen itu boleh digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya berbeza dengan keadaannya di dunia. Kaca di dunia ni maknanya diperbuat daripada pasir. Kaca di hari akhirat maknanya dibuat daripada perak syurga yang berlainan dengan perak kita yang kita faham di dunia ni. Itu kata Imam Ar-Razi. Yang memetik kata Ibn Abbas, Ibn Katsir juga memetik kata Ibn Abbas tentang apa yang ada di dunia ini, walaupun nama yang sama dengan apa yang ada di syurga, tetapi musamma, yakni apa yang terkandung di dalamnya itu berbeza. Macam arak, namanya sama, arak, khamar, tapi sudah tentu arak di dunia ini haram, tetapi arak di dalam syurga itu halal. Kerana musamma, apa terkandung di dalamnya itu berbeza. Baik. Dan persoalan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut qaddaruha taqdira? Yang mana kalau kita tengok dalam tafsiran ini, saya sebutkan tadi bahawa ayat ini menunjukkan bahawa ukuran cangkir dan isi dalamnya itu berdasarkan keinginan ahli syurga tersebut tanpa lebih ataupun tanpa kurang. Jadi ayat qaddaruha taqdira ini ayat yang menyatakan tentang sesuai dengan keperluan, keinginan ahli syurga dan bukanlah bermaksud terhad. Maknanya qaddaru kita kadarkan, kadang-kadang maknanya bila
ramai orang ke, ataupun mungkin kalau kita buat kenduri pun, maknanya kita panggil jemputan, kita kadarkan mungkin dalam 2,000 orang sebagai contoh kan, 1,000 orang, kalau sekarang ni mungkin kurang lagi 500 ke dan sebagainya. Maknanya kita kadarkan itu kerana nak bermaksud terhad, kan. Adanya perkara itu terhad. Tapi dalam syurga disebut qaddaruha taqdira, dia kadarkan bilangan airnya itu berapa banyak, berapa sukatannya itu, bukan bermakna ianya terhad. Tapi kenapa bukan bermaksud terhad? Kerana bila-bila masa sahaja, yakni kalau ahli syurga itu menginginkan, maka pelayan-pelayan itu tadi bantu untuk menambahkan minuman. Jadi nak sebutkan pada kita, kub ini, aquab ini tadi, yang cawan yang diberikan minum kepada ahli syurga itu, dia berisi padukan kadar air yang sesuai dengan saiznya. Ya, ini supaya apa? Supaya dia tak tertumpah, supaya tak sukar pula pelayan nak membawanya. Kalau bekas aniyah tu, maknanya pelayan-pelayan ni kalau besar sangat, maknanya susah nak bawa. Macam kan pelayan kan, kalau kita tengok, kalau pelayan maknanya dia bawa macam tu kan, ada air-air tu, dan kalau silap bawa ni maknanya boleh tumpah ataupun boleh jatuh cawan tersebut. Jadi nak sebutkan keadaan suasana yang sangat tenang, suasana kedamaian, suasana dalam keadaan megah, dalam keadaan mewah itu, kan. Pelayan pun tidak diberatkan dengan bekas minuman yang besar, dan kita pun kalau air biasa kan, kalau kita tengok orang dalam majlis-majlis orang kaya lah kan, dia tak ada nak minum air maknanya 2 liter, tak ada. Cawan-cawan dia besar-besar yang pada kadarnya saja. Jadi menunjukkan eksklusif. Jadi dua ayat ini membicarakan tentang 3 ciri minuman dalam syurga. Yang pertama adalah as-safa, iaitu ketulinan. Dan ini dari sudut ianya bersifat tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut qawarir. Qawarir yang mana dia laksana kaca. Yang ini ayatnya, airnya itu ataupun bekas minumannya itu nampak daripada luar, nampak dari sudut ketulinan dia, safa. Dan kemudian fiddah, daripada perak, menunjukkan kepada kemegahannya. Dan qaddaruha taqdira, nampak dari sudut tersusun. Jadi tiga ciri minuman dalam syurga ini begitu detail Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Kalau kita hari ini maknanya kita tak kisah pun, kalau mungkin orang yang biasa terlibat dalam event event korporat kan, jadi dia tahulah maknanya dari sudut nak susun minuman-minuman kan, dari sudut ketulinan, bahan yang digunakan, airnya, jadi bagaimana nak nampakkan kemewahannya, megahnya, dan bagaimana susunannya. Jadi begitulah yang nak digambarkan kepada kita tentang ahli syurga ini. Dari sudut nak minum pun bukan lagi apa yang diminum, tapi bekas minuman, dari sudut susunan, dari sudut diperbuat daripada apa, semua didetailkan. Dia nak menunjukkan kepada eksklusifnya ahli syurga ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tadi maknanya bekas minuman, minuman dan juga bekas minuman lah. Ini aniyah dan juga ka'sun, akwabun. Maaf. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka dalam syurga itu diberi minuman, sejenis minuman yang campurannya daripada zanjabil. Zanjabil ni kalau dalam bahasa kita ni halia lah, halia, zanjabil, zingaber, iaitu halia. Baik, nanti kita akan sebut kenapa halia. Ainan fiha tusamma salsabila.
Iaitulah sebuah mata air dalam syurga yang disebut sifatnya sebagai salsabil. Baik. Jadi dah sebut tentang bekas untuk tuang air, bekas untuk nak isi air, minuman, iaitu teko, cangkir ataupun teko, dan juga cawan yang digunakan. Ibarat macam piala, kan? Dan pada ayat 17-18 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula, detailkan tentang apa jenis minuman. Cuma dari sudut jenis minuman ni, kalau tengok tafsiran secara umum ayat terlebih dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ahli syurga itu diberi minum arak, yakni khamr, yang dicampurkan dengan halia, yakni ketika mana panas, dan kafur ketika mana sejuk ataupun dalam keadaan sejuk. Kalau panas, maknanya diberikan campuran dengan halia. Kalau sejuk, campurannya dengan kafur. Jadi kalau kita tengok ayat surah yang sama, ayat 5, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafura. Tapi dalam ayat ni Allah kata apa? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. So pada ayat 5 itu, dia merujuk kepada minuman dalam keadaan sejuk segar. Dan dicampurkan dengan kafur. Kalau minuman dalam keadaan panas, maka zanjabila. Ini diletakkan zanjabil, iaitu halia. Baik. Jadi mereka diberi minum juga daripada mata air syurga yang diberi nama salsabil. Nama mata air itu adalah syurga, mata air, kerana kelembutan airnya. Dinamakan salsabil itu kerana apa? Kerana air itu lembut. Yakni berterusan mengalirnya. Salsabil ni asal daripada salasil. Salasil ni mana kalau kita sebut silsilah, kan? Ini satu keturunan silsilah kita yang berterusan sampai ke mana? Kalau macam keturunan Nabi itu, daripada Nabi SAW sampailah kepada Adnan sebagai contoh. Maknanya itu panggil silsilah yang berterusan. Jadi salsabil ni asal daripada perkataan silsilah. Salasil. Jadi salsabil, selain daripada makna kelembutan airnya dari sudut berterusan dan mudahnya dia mengalir air tersebut ke tenggorok ataupun ke kerongkongan. Jadi faedah disebutkan salsabil kerana menggambarkan walaupun air itu dicampuri zanjabil. Yang ni kalau tuan-tuan pernah minum teh halia, kan? Teh halia, kan? Bila dicampur dengan halia ni kadang-kadang menyebabkan baunya tu kuat. Bau halia tu kuat. Tapi dalam keadaan bau yang kuat itu, dia tidak memadamkan rasa kelembutan air tersebut. Memang kita, wallahualam, saya pun tak dapat nak bayangkan sebab saya pun kita jarang-jarang jugalah. Mungkin ada tuan-tuan yang biasa minum teh halia dan sebagainya. Jadi maknanya bau tu memang kita bau kuat. Tetapi dari sudut rasa dia itu, dia tak menyengat, tak menyebabkan kita rasa kurang nyaman untuk minum. Sebab ada orang tak boleh minum teh halia, kan? Sebab apa? Dia rasa lain. Tapi dalam syurga ni maknanya walaupun campurannya itu adalah halia, tetapi bagaimana yang kita sebut yang tadi, walaupun namanya sama di dunia dan juga apa yang ada dalam di syurga esok, tapi dari sudut elemennya itu mungkin berbeza. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada dua elemen, kapur yang disebut sebagai kafur dan juga yang diminum ketika sejuk, dan juga halia yang kita sebut zanjabil yang diminum ketika mana panas. Ini kalau kita tengok di dunia ini sahaja, kedua-dua elemen ni mempunyai pelbagai manfaat dan khasiat kepada manusia. Jadi saya bincangkan sedikitlah secara umum tentang manfaat kapur ini dan juga halia. Ini kita belajar tentang makanan. Jadi saya merujuk kepada buku ni lah. Jadi kalau tuan-tuan mungkin bila saya sebutkan nanti, tanya, ustaz ni tahu mana pula, kan? Jadi inilah buku yang saya rujuk. Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam. Buku ni, buku besar ni. Yang ni dia apa nama?
dibawakan dalam buku ni keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam. Ini tulis kat sinilah kaedah penyembuhan pelbagai penyakit yang dikeluarkan oleh telaga biru lah. Yang ini dari sudut Al-Quran, ada di sunnah, dari sudut sejarah, dari sudut saintifiknya. Yang ini gabungan daripada penulis-penulis. Dan salah seorang penulis dalam buku ini adalah Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah. Yang ini guru saya. Yang ini pensyarah di bahagian tafsir lah. Quran dan Sunnah di UKM. Saya belajar dengan Dr. Wan dan doktor yang lain dalam bidang ni lah, dalam bidang sains, dalam bidang maknanya buku ni bukanlah hasil daripada sangkaan semata-mata, tapi berdasarkan kajian, berdasarkan maknanya petua-petua yang disandarkan dengan kajian saintifik lah. Jadi saya bukan nak promote buku ni, tapi nak sebutkan apa yang saya bincangkan itu, maknanya saya merujuk kepada buku ni lah. Ni saya sendiri memang tak adalah pengalaman. Yang ni mungkin kalau nak dikategorikan mungkin saya masih dalam kalangan orang muda lah. Mungkin tak sebagaimana kalau orang lama ni dia lebih tahu dari sudut khasiat makanan, khasiat minuman dan sebagainya. Baik. Yang pertama kalau kita tengok kapur. Yang ni saya ambil daripada buku ni, disebutkan kapur ini digunakan pada tubuh badan adalah kapur barus. Yang ni kalau kita guna untuk tubuh badan, mandian dan sebagainya, disebut sebagai kapur barus. Iaitu kapur yang juga digunakan ketika memandikan jenazah. Dan kapur barus ini ditulis dalam buku ni, maknanya orang terdahulu memang mereka guna dalam minuman. Ini benda yang saya pun baru sebab buku ni dah ada lama, cuma saya pun sendiri baru baca-baca balik. Tengok balik, maknanya dari sudut tradisionalnya pernah ada orang menggunakan kapur barus ini di dalam makanan ataupun minuman. Jadi kapur barus ni sifatnya adalah mendinginkan, menyejukkan. Jadi menyebabkan kalau kita mandi pada mayat itu, dia melambatkan proses peruputan. Dan juga dia mempunyai bau yang menyenangkan. Kan bau maknanya kapur barus mandi mayat kan. Supaya hilang bau-bau yang tak diingini pada mayat. Ini nak menjaga, nak memuliakan mayat. Kapur yang dimakan selalunya yang disebutkan sebagai kapur kalsium. Kalsium disebut kalsium karbonat, tak silap saya dari sudut saintifiknya. Kalsium karbonat. Jadi itu adalah sejenis kapur. Atau nama tradisionalnya kita kata kapur sirih lah, kapur yang bercampur dengan sirih yang kebiasaannya digunakan untuk memekatkan adunan untuk pembuatan kuih. Jadi nak sebutkan dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kapur, tentang makanan-makanan yang baik untuk manusia. Kapur dapat membantu dalam pembentukan tulang dan juga gigi selain menjadi ejen tahan sakit. Kalau kita maknanya ubat tahan sakit lah. Ini disebutkan pelbagai bentuk ataupun manfaat daripada kapur ni. Ini digunakan secara tradisional untuk pelbagai lah. Kalau tuan-tuan nak mungkin boleh beli buku ni. Saya tunjukkan sikit lah. Disebutkan dia ada kaedah-kaedah ni lah. Ini nak untuk menghilangkan badan yang berbau, untuk kedutan pada perut selepas bersalin dan sebagainya. Digunakan secara moden dan juga digunakan secara tradisional. Dua-dua bentuk ada digunakan. Jadi kapur kalsium ini juga diperlukan untuk sistem saraf kita dan jantung selain daripada bertindak sebagai anti-asid. Untuk kalau rasa pedih ulu hati ke, senak perut dan sebagainya. Ini penggunaan secara moden. Dia panggil kalsium karbonat. Saya pun baru tahu. Maknanya itulah maknanya kita belajar. Apa yang nak disebutkan adalah kapur ini di dunia ini sahaja dia mempunyai banyak manfaatnya kepada manusia. Apatah lagi kapur yang mana digunakan di dalam syurga, yakni memberikan manfaat. Ini untuk menyebabkan manusia ini berterusan tak mati, bahkan tak tua pun. Jadi nak sebutkan
elemen-elemen yang ada dalam minuman itu, dia bukan sekadar dari sudut rasanya sedap, kan? Tapi dari sudut nak sebut macam mana, minuman tu kalau sejuk dia tu, maknanya sejuk dia tu sejuk yang tidak menyakitkan. Sebab kadang-kadang kalau minum air sejuk ni menyebabkan kita rasa sakit gigi kan, minum benda yang sejuk. Tapi minuman yang sejuk ni bila campur dengan kapur, bahkan dia baik pula untuk gigi, kan? Baik pula untuk tahan rasa kalau rasa sakit, kan? Walaupun syurga memang kita tak rasa sakit, tapi nak sebutkan tentang bagaimana detailnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang minuman, tentang makanan, tentang nikmat yang ada tu, seolah-olah langsung tak ada kecacatan, langsung tak ada rasa suka, tak ada rasa payah. Kalau minum sejuk pun tak rasa sakit gigi dan sebagainya, bahkan baunya pula disebutkan nyaman. Ini bukan sekadar rasanya sedap. Yang tu yang kita nak highlight kan, tentang keindahan nikmat kan, berada di dalam syurga. Baik, kemudian halia, zanjabil. Ini saya sebut secara ringkas. Zanjabil dalam buku ini dikongsikan, zanjabil ini dia daripada namanya disebut sebagai rizam. Rizam ini dia mewakili spesies tumbuhan herba. Yang ini adik-beradik dia, selain daripada halia makan, kunyit, halia bara, lengkuas, cekur, kantan, wallahualam, saya pun tak tahulah cekur itu apa, tapi apa yang ditulis dalam buku ni lah. Jadi menariknya, fakta yang menarik, halia ini, halia yang kita makan halia tu tidak ditanam di tanah Arab. Ini pada waktu dulu. Wallahualam sekarang ini, saya pun taklah mengkajinya. Tapi kalau waktu ketika mana Quran ni pada zaman Rasulullah dulu, maknanya halia ini tidak ditanam di tanah Arab. Hanya berada di Asia Tenggara, termasuk kita lah, di Malaysia, di India dan juga sekitar Asia Tenggara. Jadi ketika mana ayat ini turun, disebutkan oleh Imam Ar-Razi, bangsa Arab dulu mereka suka meletakkan halia ini dalam minuman. Jadi untuk meningkatkan aroma tu, supaya dia datang aroma yang menyengat. Jadi menyebabkan rasa keinginan untuk minum tu yang ini bertambah. Yang ini bukan sekadar minuman itu sedap, tapi juga dia punya rasa dia itu pun bau dia tu pun orang kata apa, menyebabkan rasa nak minum. Tapi halia tak ada di tanah Arab. Menunjukkan maknanya orang yang nak guna halia ni bukan sembarangan, orang kaya, orang-orang yang ada, sebab benda-benda yang kita kata benda yang rare lah, benda yang suka nak dapat di tempat tu, maknanya kena dibawa oleh pedagang-pedagang nak berjual beli dan sebagainya. Maknanya benda-benda yang jarang didapati. Maknanya orang-orang kaya sahaja yang biasa buat macam tu. Ini menunjukkan kepada elemen eksklusifnya itu. Jadi halia kalau dia tengokkan dalam buku ni disebutkan salah satu tumbuhan herba yang menjadi bahan dalam ramuan ubat-ubatan tradisional. Ini biasalah. Yang ni kita tahu halia kadang-kadang untuk anak-anak sakit demam panas kan. Kadang kita buat bubur kan, letak halia bawang putih kan, untuk sakit belakang, untuk sakit dada, badan masuk angin kan, orang minum teh halia kan. Yang ini untuk membantu peredaran darah dan sebagainya. Banyaklah manfaat-manfaatnya. Itu juga kita nak sebutkan juga, macam saya sebutkan tadi, tentang halia ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di dunia ini mempunyai manfaatnya yang pelbagai kan. Nak sebutkan kepada kita bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan minuman yang dibawa oleh pelayan-pelayan ini di dalam syurga, dia bukan sekadar sedap, bukan sekadar aromanya, baunya. Jadi kalau sejuk campur dengan apa, panas campur dengan apa, kalau bukan sekadar itu, tapi dari sudut manfaatnya kepada tubuh badan manusia juga ada. Kadang-kadang ada makanan yang sedap kan, bau sedap, rasa enak, tapi
dia tak baik untuk badan. Ha. Makanan, minuman dalam syurga bukan sekadar sedap, dari sudut detail ciri-ciri kita sebutkan tadi, tapi dia juga memberikan manfaat kepada badan manusia. Walaupun dari sudut keperluannya kita dah tak perlu, sebab dalam syurga ini kita dah tak ada nak sakit perut ke dan sebagainya. Tapi nak sebutkan bagaimana bahan-bahan yang digunakan itu pun semua eksklusif, yang menyebabkan bila kita baca tu kita rasa keinginan, kan? Oh, bestnya keadaan yang macam ni. Keinginan yang ni meningkatkan raghbah kepada kita untuk kita beramal, untuk kita mendapat nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah salah kalau contoh kita kalau kita nak beribadah, sebab apa? Sebab kita menginginkan syurga dan juga nikmat-nikmatnya. Boleh ke tak boleh? Adakah hanya maknanya keikhlasan itu semata-mata makna kerana Allah itu, apa makna je? Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wadu'u lana raghaban wa rahaba. Ya, ini berdoa memohon kepada kami dalam keadaan raghbah, ya, ini keinginan. Keinginan di sini bukan semata-mata keinginan, memang kita sebutkan keikhlasan yang sebenarnya itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tapi tak jadi kesalahan untuk kita, maknanya kita melakukan amal soleh sebab apa? Kita nak masuk syurga. Dalam syurga ada disebutkan sungai yang mengalir salsabila, disebutkan dengan keadaan-keadaan yang eksklusif. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan keadaan eksklusif dalam syurga ini? Supaya meningkatkan rasa keinginan kita untuk beramal soleh. Jadi tak salah pun maknanya kalau dari sudut kita nak beramal kerana kita menginginkan kepada kenikmatan ganjaran-ganjaran yang telah Allah sediakan. Baik. Di akhirat lah. Di akhirat. Baik. Okey. Lagi satu perbahasan yang nak disebutkan dalam ayat ini adalah berkaitan dengan kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan ka'sun. Kalau perasan ayat yang sebelumnya tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. Perkataan akwab ataupun di sudut singularnya adalah kub, kaf waw ba. Kemudian Allah kata وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسٍ, yang mana kalau kita tengok kedua-dua terjemahannya cawan lah. Apa bezanya? Ada yang mengatakan beza antara akwab dan juga ka'sun ini adalah, akwab ini adalah cawan yang tidak bertangkai, macam piala kan, cawan yang tidak bertangkai. Ka'sun ini maknanya cawan yang kita pegang ada tangkai. Jadi itu ka'sun. Ada juga yang mengatakan akwab ini cawan yang mana diisi pelbagai jenis minuman. Contoh diisi susu ke, diisi air masak ke, diisi apa sahaja jenis-jenis minuman, maknanya diisi dalam kub. Manakala ka'sun ini hanya cawan yang diisi arak sahaja. Maknanya orang dulu menggunakan ka'sun ini, perkataan itu perkataan yang mana diisi khamr. Sebab itu kalau perasan tadi dari sudut tafsiran, tafsiran yang saya bawakan, ahli syurga itu diberi minum arak yang dicampurkan, walaupun tak disebutkan perkataan khamar, tapi difahami dengan perkataan ka'sun itu adalah air cawan yang berisi air arak yang mana ada campurannya dengan zanjabilah. Maknanya perkataan ka'sun itu adalah cawan yang telah diisi dengan arak syurga. Ini yang mana orang dulu menggunakan perkataan itu menunjukkan kepada ka'sun. Akwab ini juga adalah maknanya menunjuk kepada cawan secara umum. Maknanya cawan secara umum, ka'sun ini adalah cawan yang telah diisi di dalamnya air sahaja. Contoh kalau gelas kita kan, kalau dalamnya tak ada air disebutkan akwab ataupun kub. Tapi bila ada air di dalam tu maka disebut dengan ka'sun. Jadi nak sebut kayanya bahasa Arab.
Kan? Ini beberapa pandangan lah, bukan maknanya semua pandangan ni. Jadi ada yang kata macam ni perbezaan dia, ada yang kata macam ni perbezaan dia. Akwab, cawan yang tidak berisi air. Dan kita tengok dalam Al-Quran, perkataan kub, kaf waw ba ini didatang dalam bentuk jamak, plural. Iaitu akwab. Tapi ka'sun tak didatangkan dalam bentuk jamak, ku'us tak ada. Ini menunjukkan bahawa akwab ini memang untuk pelbagai jenis minuman, dan ka'sun ini biasanya digunakan oleh orang Arab untuk mengisi arak sahaja. Sebab tu datang dalam bentuk singular. Dari sudut saiz, disebutkan akwab ini lebih besar saiznya berbanding ka'sun. Orang minum arak kan, kalau kita tengok, maknanya cawannya kecil-kecil je. Kan? Cawannya kecil-kecil, saiznya lebih kecil. Dan nak sebutkan bagaimana pelayan dalam syurga, walaupun mereka qaddaruha taqdira tadi, jadi berapa banyak isi isi air di dalam bekas itu berdasarkan keinginan ahli syurga itu tadi, tapi masih lagi dalam akwab yang lebih besar saiznya, yang mana mampu untuk dibawa oleh pelayan-pelayan di dalam syurga sahaja. Dan di dunia ini maknanya orang bawa ni, orang tak bawa cawan besar-besar kan. Kalau pelayan-pelayan di dunia ni dia tak bawa besar-besar, dia bawa cawan yang kecil-kecil saja. Sebab dari sudut kemampuan dan juga dari sudut kemampuan lah, dari sudut bagaimana dia nak serve orang ketika mana datang ke kedai dia. Tapi di syurga, di sudut syurga, pelayan-pelayan itu tadi, nanti akan disebutkan selepas ni sifat para pelayan itu, iaitulah antaranya dia mampu untuk membawa akwab, banyak cawan-cawan untuk diberikan minum kepada ahli-ahli syurga. Jadi kalau saya sebutkan detail ini, maknanya kita nampak dari satu sudut tentang bagaimana suasana eksklusifnya dalam syurga itu. Dari sudut tadi minumannya, bekas minumannya, bekas apa digunakan, nama apa yang diberikan, apa campuran pada minuman dan sebagainya, itu didetailkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga. Yang ini dari sudut minuman. Baik. Kemudian ayat yang ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan pula yang seterusnya, selain daripada minuman, bekas minuman, campurannya apa dan sebagainya tadi, siapakah pula pelayan-pelayan itu? Yang mana disebutkan tadi, yutafu alaihim, iaitu yang sedang bertawaf ataupun yang sedang duduk di sekeliling lah. Kan makna tawaf tu maknanya kita mengelilingi. Ini duduk di sekeliling orang yang berada dalam syurga tengah makan ni. Baik. Apa sifatnya? Disebutkan bahawa ahli syurga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda. Berseri-seri wajahnya, tidak menjadi tua. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yatufu alaihim wildan. Wildan ni muda. Mukhalladun. Mukhalladun ni yang kekal. Maknanya dia tidak menjadi tua dan dia tidak berubah. Bentuk muka dia tak ada kedut-kedut, tak pula dia akan mati. Mukhalladun ni makna khalad, ini maknanya kekal, abadi. Abadi itu dari sudut apa? Yang ini dari sudut mudanya, dari sudut seri-seri wajahnya, dari sudut senyumannya, dari sudut tak menjadi tua. Ini tak berubah keadaan muka, mimik muka tu. Sentiasa maknanya dalam keadaan menyenangkan hati. Dan mukhalladun, kekal abadi ni juga membawa maksud tidak pula mati. Itu makna mukhalladun. Idza ra'aitahum, jika kamu melihat mereka itu, banyaknya mereka,
dan mereka melayani itu, pelayan-pelayan itu berada di sekeliling ahli syurga untuk melayani keperluan mereka. Yutafu alaihim, yatufu alaihim, dan melihat kepada raut wajah mereka, pakaian mereka, perhiasan mereka, maka seolah-olah melihat mutiara. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ya, ini satu perumpamaan yang sangat menarik. Ibn Katsir menyebutkan, iaitu tidak ada penyerupaan yang lebih baik dari ini dan lebih bagus daripada mutiara kerana mereka ada di merata-rata menyinari dan melayani ahli syurga. Baik, kalau contoh, kalau kita nak faham gambaran dia, kalau mutiara kan, kita tahu bila mutiara kita tengok dia akan menyinari, maknanya pancaran, ada pancaran cahaya kan. Jadi bila kita letak mutiara ni bertaburan, maka kita akan nampak dia punya blink tu. Cahaya daripada mutiara tu blink. Maknanya banyak, seolah macam mutiara. Jadi disebutkan dari sudut pelayan-pelayan jenis syurga ni, dari sudut bagaimana muka mereka yang bercahaya, maknanya kesanggupan mereka nak melayani, ibaratkan permata. Ini kita tengok tu satu yang menyenangkan, kita tengok tu satu yang seronok. Ini satu lagi elemen nak disebutkan eksklusif dalam syurga ni. Kita kadang-kadang maknanya makan kat tempat yang mungkin sedap, makanan dia sedap dari sudut bekas, tempat hidangan semua sedap, okey, cantik, semua okey lah. Tapi kadang-kadang menjadi masalah pelayan pula. Mungkin wajah ketat ke, mungkin dia penat ke kan. Tapi ini tak, dalam keadaan setiap masa, tak menjadi tua, tak berubah, tak mati, berseri wajah, pada bila-bila masa, dan benda ini kekal sampai bila-bila. Ini kalau kita di dunia ni, pelayan tu kalau mungkin awal-awal tu mungkin dia senyum dan sebagainya, di akhir-akhir maknanya dah kerja dah penat dan sebagainya. Walaupun dari sudut etikanya memang perlu kan, tapi kadang-kadang dari sudut kemanusiaannya pun maknanya ada rasa penat, letih dan sebagainya. Tapi itu nak sebutkan pada kita gambaran yang kita mungkin boleh bayangkan, bukan sekadar minuman, tengah minum dan sebagainya, tapi suasana kelilingnya itu juga suasana yang sangat menyenangkan. Tapi menariknya, disebutkan di sini wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan ini berbeza dengan bidadari. Bidadari dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka ini juga mutiara, tapi mutiara yang tersembunyi. Kerana mereka tak berada ataupun tak ditugaskan dalam melayani ketika mana makan. Maknanya mereka menjadi peneman kepada ahli-ahli syurga. Ini nak sebutkan tentang keadaan ataupun suasana pelayan-pelayan itu yang mana diibaratkan sebagai mutiara yang menyebabkan kita suka dan kita sangat tenang melihat mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-20, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana, iaitu di dalam syurga itu, engkau akan melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. Baik, tuan-tuan, tadi saya sebutkan tadi dengan pelbagai nikmat dan detail nikmat detail nikmat yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan tempat tinggal, keadaan tempat tinggal, suasana makan, keadaan makan, suasana makan, bekas makanan, minuman, keadaan minuman, apa yang diminum, bekas minuman, pelayan yang melayan orang memberi minuman. Maka disebutkan pada ayat yang ke-20, walaupun kita nampak tadi dari sudut eksklusifnya, dari sudut mewahnya, megahnya, dari sudut tersusunnya, tetapi pada ayat 20 Allah kata ada nikmat yang lebih indah di syurga sana. Dan nikmat itu lebih besar, yang tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tafsiran ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara umum pula tentang nikmat yang lebih agung dan indah berbanding nikmat ini. Iaitu nikmat syurga itu juga tidak terbatas. Jadi kerana nikmat-nikmat syurga ni tak terbatas terhadap apa yang Allah sebut dalam Quran sahaja.
la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang ini tak terlintas pun dalam pemikiran kita. Bahkan nak sebutkan tentang nikmat syurga ni jauh lagi lebih indah berbanding apa yang disebutkan dalam Quran. Ini apa yang disebutkan dalam Quran. Kita kena faham apa yang disebutkan dalam Quran. Allah sebutkan supaya kita dapat menggambarkan dari sudut keindahannya sahaja. Tapi dari sudut realitinya, maka ia lebih indah. Kalau kita selalu kata indah kabar dari rupa kan. Tapi syurga ni indah rupa daripada kabar. Terbalik. Jadi justru Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan jika kamu melihat lebih jauh di syurga, maka kenikmatan, kegembiraan di dalamnya itu tidak terperi dan kekuasaan yang memilikinya juga tidak terukur besarnya. Sebab dalam hadis Nabi SAW dia menyebutkan, in adana ahlil jannati manzilatan laman yanzuru fi mulkihi masiratan alfai sanah yanzuru ila aqsahu kama yanzuru ila adnahu. Sesungguhnya tempat posisi paling rendah dari penghuni syurga adalah orang yang melihat kerajaannya seluas perjalanan 2000 tahun. Melihat bahagian paling jauh seperti melihat bahagian yang paling rendah. Maknanya dari sudut keluasan syurga, dari sudut makna luasnya syurga itu berserta dengan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Kalau yang paling rendah pun, syurga ni ada tingkatannya. Kalau yang paling rendah pun maknanya telah melihat keluasan itu sepanjang perjalanan 2000 tahun, apatah lagi yang paling tinggi. Sebab itu nak sebutkan tadi, nikmat-nikmat tadi walaupun dengan banyaknya, dengan eksklusifnya dan sebagainya, tapi nak sebutkan apa yang Allah tak sebutkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dalam surah As-Sajadah. Masih ingat ni, maknanya gabungan di antara surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Yang ini dalam surah As-Sajadah tak disebutkan secara detail tentang nikmat. Surah Insan sebut detail. Tapi dalam keadaan detail itu pun masih lagi ada lagi perkara yang lebih indah. Masya Allah. Subhanallah. Baik. Ayat 21. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula, aliyahum thiyabu sundusin khudurun wa istabrak wa hullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka di dalam syurga itu memakai pakaian yang hijau, berwarna hijau, yang diperbuat daripada sutera yang halus dan sutera yang tebal, yang bertekat, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang lain yang bersih suci. Baik. Pakaian disebutkan pakaian dan perhiasan, dan kemudian diberikan minuman pula. Tafsiran ayat. Pakaian mereka yang menutupi mereka adalah sutera yang sangat halus, yang berwarna hijau dan juga tebal. Mereka pula dihiasi dengan gelang-gelang daripada perak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Fatir, dalam syurga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas. Al-Kahfi ayat 31 dan Fatir ayat 33. Jadi macam tadi juga dia tidak ada pertentangan. Maknanya perhiasan ni macam mungkin orang perempuan kan, maknanya ada banyak bentuk perhiasan. Kadang-kadang ada perhiasan daripada emas, daripada perak dan sebagainya. Kalau emas pun maknanya ada macam-macam jenis emas, perhiasan macam-macam jenis perhiasan, gelang dan sebagainya. Jadi nak sebutkan kadang-kadang dipakaikan dengan perhiasan perak dan kadang-kadang dipakaikan dengan perhiasan yang diperbuat daripada emas. Cuma nak sebutkan dari sudut pakaian, detail warnanya disebutkan warna hijau. Wallahu alam, warna hijau ni maknanya warna yang sama dengan hijau kita ke ataupun bagaimana, wallahu alam. Dan dari sudut kehalusan jahitan dia itu, dan juga ketebalan pakaian yang digunakan, yang ini menunjukkan kepada eksklusif dan mahal. Sebab pakaian yang mahal ni biasanya kualitinya pada jahitan. Yang ini, dan kedua ketebalannya. Kalau pakaian yang nipis-nipis ni maknanya mudah terkoyak dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada kualiti eksklusif. Dan juga perhiasan. Perhiasan ini digambarkan dengan ada perhiasan gelang-gelang. Bahkan mungkin lebih banyak perhiasan yang kita tak tahu. Yang mana
disediakan kepada orang beriman. Kemudian disebutkan selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tadi pada ayat ini juga Allah kata wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini selain daripada minuman tadi yang kita sebutkan tadi bercampur halia, kapur dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan minuman kepada mereka yang tidak pernah diminum yang dapat mana membersihkan perut mereka daripada penyakit, dengki, iri hati, akhlak-akhlak rendah yang lain. Sebab Ali radhiyallahu anhu berkata tahura, yang kita baca pada ayat ini iaitu apa nama? Allah Subhanahu Wa Taala wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tahur ini adalah bentuk mubalaghah daripada perkataan tahir. Ini dia bukan sekadar suci tapi suci lagi menyucikan. Yang dimaksud adalah air yang tidak najis dan pasti tidak akan kotor. Kata tersebut tidak ditakwilkan secara antonim najis, tetapi ia boleh mengotori keringat dan tubuh mereka. Minuman itu mempunyai aroma seperti misk. Baik, dari ringkasnya nak sebutkan tahur ini bukan sekadar suci tapi ia juga menyucikan. Jadi maknanya air itu, minumannya itu adalah suci dan dia menyucikan tadi kandungan dalam badan manusia, dalam hati manusia, iaitu dari sudut perkara-perkara yang buruk yang lain. Dan dia datang dengan aroma seperti bau misk, bau macam minyak wangi lah. Abu Qilabah dan juga Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka diberi makanan, pada akhirnya mereka diberi minuman suci. Mereka meminumnya lalu perut mereka menyimpan hal itu. Keringat keluar dari tubuh mereka seperti aroma misk. Ayat ini maknanya dah habis makan, minum tadi, dah minum air. Kadang-kadang maknanya last sekali kita nak minum air masak kan. Maknanya dah habis makan, minum semua, nak minum air last sekali, nak minum air masak. Kalau kita lah di dunia ni. Bila akhirat maknanya dah habis minuman tadi, dah sediakan makanan dan sebagainya. Pakaian maknanya bersih, cantik, elok. Kemudian diberikan minuman dan minuman itu menyebabkan makanan tadi disimpan. Manakala yang keluar daripada keringat, maknanya peluh-peluh mereka ini keluar itu beraroma misk. Bukan peluh yang bau-bau busuk. Jadi disebabkan minuman mereka tadi bersih segala apa yang ada di dalam, dan juga dari sudut luarannya juga terzahir benda yang bagus, iaitu peluh itu berbau wangi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maaf, saya lupa nak tukar ni. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sebab daripada apa yang mereka dapat, nikmat-nikmat itu adalah serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat ke-22. Sebab kita sebut ayat 13, ayat 22 ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang nikmat-nikmat dalam syurga dengan detail. Jadi Allah tutup pemberian nikmat itu tadi, penceritaan tentang nikmat itu tadi, Allah sebutkan alasan semula. Daripada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah disebabkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berpenat lelah, memang di dunia ni penat, nak kena dari sudut bangun awalnya mungkin, dari sudut nak beramalnya nak kena sabar, nak kena banyak kan, dari sudut puasa, dari sudut sedekah dan sebagainya, memang penat kan. Tapi mereka yang bersabar dengan kepenatan tersebut di dunia ini, dengan mengikuti arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya, maka syurga dengan penuh kenikmatan tadi dan apa yang tak tergambar dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita sebut tadi yang lebih banyak dan lebih besar, maka itulah yang akan menjadi ganjaran kepada mereka. Jadi syurga itu sebagai bentuk penghormatan. Kenapa penghormatan? Kerana kalau nak dibandingkan dengan amalan kita, yang mungkin kita hidup 60-70 tahun ataupun lebih singkat daripada itu, sedikit sahaja nak berbanding nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan.
Ayat ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 24, kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat kerana amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Maknanya serupa ayat ini seperti mana ayat dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini membangkitkan motivasi kepada diri kita, keinginan, rasa untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita nak dapatkan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Mungkin kalau ada persoalan, mungkin ada perbincangan, kalau ada mungkin nak tambah ataupun nak tegur, kalau ada saya sebut ada salah fakta ke, silakan, insyaAllah. Ada? Sekejap, saya tengok dalam ruang Facebook. Tak ada juga soalan. Baik, kalau tak ada, alhamdulillah, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan perkongsian hari ini bermanfaat untuk sama-sama kita berusaha melipat gandakan sudut amalan kita, terutamanya dalam bulan Rajab ini, yang termasuk dalam bulan-bulan haram, yang disebutkan banyaklah kelebihannya secara umum untuk kita mempergandakan amalan soleh, mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik.